Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini, Currentsphere MY, channel yang tidak akan biarkan Anda terus lena dengan propaganda. Pada video kali ini kita ingin membincangkan satu perkara yang agak panas dan jujurnya agak pelik juga. Sabah tiba-tiba menang satu anugerah yang besar. Katanya negeri paling progresif di Malaysia. Tetapi siapa yang bagi anugerah itu? Dan soalan yang lebih penting, berapa banyak duit rakyat yang habis untuk dapatkan pengiktirafan ini? Kalau Anda rakyat Sabah ataupun peduli dengan integriti dan ketelusan dalam pentadbiran negeri, teruskan menonton. Sebab kali ini kita akan bongkar satu demi satu siapa, bagaimana, dan kenapa semua ini berlaku. Baiklah, kita mula dengan satu pengumuman mengejut pada 12 Jun 2025. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinor menerima satu anugerah yang dinamakan IBR Asian Awards 2025. Dalam majlis itu, Sabah dinobatkan sebagai Malaysia's Most Progressive State. Wah, memang bunyi macam hebat jugalah. Tapi bila kita gali lebih dalam, barulah kita rasa ada yang tidak kena. Persoalan demi persoalan timbul, dan inilah yang kita ingin bincang bersama. Pertama sekali, siapa sebenarnya yang memberikan anugerah ini? Adakah ia datang dari Badan Bebas Antarabangsa ataupun dari organisasi kerajaan yang sah dan diiktiraf? Jawabannya tidak. Anugerah ini diberikan oleh sebuah syarikat bernama IBR Asia Group. Kalau Anda belum pernah dengar nama ini, tidak pelik pun sebab IBR ini bukanlah agensi audit dan bukan juga badan pemikir, bukan juga organisasi pembangunan antarabangsa. Mereka sebenarnya ialah sebuah syarikat pemasaran dan perundingan acara. Kerja mereka menjual naratif, membina persepsi, dan mengendalikan majlis anugerah. Mereka tidak menilai berdasarkan data rasmi ataupun laporan ketelusan. Mereka hasilkan produk pemasaran yang kelihatan hebat di mata awam tetapi mungkin kosong dari segi isi. Jadi sekarang mari kita tanya soalan yang lebih berani. Berapa kerajaan Sabah membayar untuk semua ini? Sebab kalau kita lihat situasi sebenar di lapangan, Sabah masih lagi menghadapi berbagai masalah kritikal. Kita tidak bercakap pasal teori ataupun andaian, sebab ini adalah fakta. Sabah masih merupakan negeri termiskin di Malaysia. Data dari Jabatan Perangkaan Malaysia pada 2023 menunjukkan kadar kemiskinan mutlak Sabah adalah yang tertinggi di antara semua negeri. Ramai rakyat Sabah masih lagi tinggal dalam keadaan yang daif. Di kawasan luar bandar, kita boleh lihat dengan mata kepala sendiri bagaimana rakyat masih beratur untuk mendapatkan bekalan air bersih. Ada yang perlu tunggu lori tangki datang seminggu sekali. Bekalan elektrik pula sering kali terganggu. Gangguan bekalan elektrik bukanlah isu yang baru, malah Sabah Electricity Sdn Bhd ataupun SESB pernah mengakui bahwa grid elektrik di Sabah perlu dinaik taraf secara menyeluruh. Pengangguran juga masalah besar. Kadar pengangguran negeri ini berada pada sekitar 7,7%. Sangat jauh lebih tinggi berbanding purata nasional. Anak-anak muda kita terlalu ramai yang berhijrah ke Semenanjung ataupun Singapura semata-mata untuk mencari pekerjaan. Kita juga masih bergelut dengan keadaan jalan raya yang sangat teruk. Jalan-jalan di kawasan pedalaman seperti Pensiangan, Nabawan, Tongod, dan Beluran masih lagi banyak yang rosak teruk dan berlubang, malahan tidak berturap. Dan ada yang hanya boleh dilalui menggunakan pacuan 4 roda, 4x4, ataupun motosikal trail. Hospital di Sabah juga berdepan dengan kekurangan dokter dan peralatan asas. Dalam satu laporan yang dibangkitkan oleh ahli Parlimen Penampang, Datuk Iwan Benedict, banyak hospital daerah kekurangan pakar. Alat CT scan, bahkan ubat-ubatan asas pun kadang-kala tidak mencukupi. Sistem pendidikan juga meruncing. Masih terdapat lebih 400 sekolah daif di seluruh Sabah dan kebanyakannya masih belum dibaik pulih walaupun pelbagai janji telah dibuat oleh kerajaan pusat dan negeri sejak bertahun-tahun lamanya. Jadi, adakah Sabah benar-benar progresif?
Atau adakah ini semua hanyalah satu persembahan persepsi untuk menyedapkan hati rakyat menjelang pilihan raya negeri yang dijangka berlangsung tidak lama lagi? Daniel John Jambun, seorang penulis dan aktivis politik Malaysia, dalam kenyataan yang telah menyoal secara terbuka, adakah ini semua hanya satu bentuk lakonan politik? Beliau menggambarkan Majelis Anugerah itu seperti sebuah film dengan video yang berkilat, lampu yang dramatik, dan skrip yang disusun cantik. Tapi katanya itu semua hanyalah satu persembahan dan bukanlah realiti. Dia juga menuntut supaya kerajaan negeri mendedahkan semua transaksi yang berkaitan dengan anugerah ini, termasuklah perjanjian dengan IBR Asia, kos sebenar majelis penerbangan, pembuatan video, trofi, dan juga makan malam gala. Dan yang paling penting, yang paling menarik, ini bukanlah kali pertama IBR Asia dikaitkan dengan anugerah berbayar. Pada tahun 2022, laporan dari The Edge Markets dan Malaysia kini menyebut bagaimana beberapa pihak berkuasa tempatan dan ahli politik menerima anugerah cemerlang daripada organisasi yang sama. Dan mereka perlu membayar sejumlah uang untuk penyertaan dan juga liputan. Jadi tidak mustahil perkara yang sama berlaku di dalam kes Sabah ini. Kita tidak boleh biarkan soalan-soalan ini berlalu tanpa jawaban. Rakyat Sabah berhak tahu. Adakah uang rakyat digunakan untuk membeli pengiktirafan yang sebenarnya hanyalah sekadar persepsi? Apakah keutamaan sebenar kerajaan negeri? Adakah untuk memperbaiki kehidupan rakyat ataupun memperbaiki imej politik mereka di mata umum? Dan sekarang, mari kita pergi ke satu fasa yang lebih kontroversi. Kita ingin lontarkan beberapa persoalan yang mungkin agak pedas, tetapi penting untuk kita semua fikirkan. Adakah ini satu bentuk penjenamaan politik menjelang pilihan raya negeri Sabah ke-17? Kalau kita lihat dari sudut masa, anugerah ini datang sangatlah kebetulan. Ketika GRS sedang berusaha memposisikan semula image-nya selepas pelbagai isu dalaman, termasuklah konflik kerjasama dengan parti-parti lain seperti UMNO Sabah dan juga STAR. Jadi, adakah ini hanyalah langkah taktikal untuk mempersembahkan kerajaan negeri sebagai berjaya, walaupun secara realitinya masih lagi banyak yang gagal diselesaikan? Atau adakah ini strategi untuk mengaburi mata rakyat, agar mereka lupa tentang jalan yang berlubang, air yang tidak sampai ke rumah, dan hospital yang kehabisan ubat? Kita tahu, politik modern banyak bermain dengan persepsi. Tetapi di Sabah, persepsi tidak boleh ganti nasi di dapur. Dan akhirnya persoalan yang paling besar, kalau betullah Sabah negeri paling progresif di Malaysia, kenapa rakyatnya masih lagi berhijrah keluar untuk mencari rezeki? Kenapa masih ada sekolah kayu yang hampir runtuh? Kenapa masih ada hospital yang tidak ada pakar? Adakah kita sedang tertipu dengan cerita yang direka oleh syarikat konsultan dan dibayar oleh wang kita sendiri? Jadi apakah pendapat Anda semua? Adakah GRS perlu segera dedahkan segala kos dan perjanjian dengan IBR Asia Group? Adakah kita, rakyat Sabah, patut bangkit dan tuntut ketelusan, atau kita ingin terus biarkan politik persepsi menutup mata kita daripada realiti? Jangan lupa tinggalkan komen Anda, kami ingin dengar suara Anda. Like, share, dan subscribe ke channel ini Currents VMY, sebab di sini kami tidak akan berhenti tanya soalan yang orang lain mungkin takut untuk tanya. Jumpa lagi dalam episode yang seterusnya, dan ingat, di dalam dunia politik ini tidak semua yang berkilau itu adalah emas. Kadang-kadang ia hanyalah logam palsu yang cantik. Baiklah, salam sejahtera semua, salam perjuangan, salam reformasi. Sekian sahaja, terima kasih. Jumpa lagi di dalam video yang seterusnya.